pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. 我们大家站起来。 Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 我们要开始今天早上的聚会。 Mari mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak. 我们预备心在神面前默祷。 Tuhan Allah Bapa kami, 我们在天上的父， kami bersyukur sebab pada pagi hari ini Engkau memanggil kami untuk kami boleh mengingat siapakah pencipta kami. 我们满心感谢赞美主，因为今天早上你在这提醒我们，知道我们创造我们的主， Siapakah penyelamat kami? 谁是我们的救主？ Dan Engkau rindu Tuhan pada hari ini, kami boleh menikmati kehadirat Tuhan yang indah. 在今天早上，我们能够朝见主， Tuhan tolong kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. 求你帮助，让我们能够进到你的国度， Menikmati setiap puji-pujian maupun firman yang akan diberikan kepada kami. 享受每一个赞美与称赞。 Tuhan, kami serahkan diri kami, hati kami sepenuhnya hari ini hanya dalam tangan Tuhan saja. 主啊，我们把我们自己完全交在主的手中， Dalam nama Yesus kami berdoa. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 你们要站起来称颂耶和华你们的神，永世无君。耶和华啊，你荣耀之名是应当称颂的，照乎一切称颂和赞美。 Mari jemaat sekalian, kita puji Allah yang sungguh besar bagi kasih-Nya, bagi setiap kita dan segenap kita. Demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami, kami主耶稣，因着天父有变，我听靠主的祷告，为全的生命。哈利路亚，荣耀归主。哈利路亚，阿门。哈利路亚，荣耀归主，是我的福星。 Jemaat dipersilakan duduk. 请坐。 Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita pujikan kasih Allah. 我们再次赞美主。 Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya. Dan kita damai dengannya, dosa diampuninya.
sepi梦一心中，号召主心，神他的路，穿过高山，四无相同，接触犯罪，不留引诱，甚至那拯救，随我罪人一生和好，赦免一切罪有，把神的爱让它丰富，为他无限无量，永远真理，永远不变，天使圣徒颂扬。Saat ini kita mau datang menghampiri Tuhan, membawa setiap beban dosa perbuatan kita di 现 hadapannya. 在我们来到主面前，把我们一切的重担带到主面前。 Mari kita angkat pujian, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun diberi darah-Mu dan Engkau memanggil aku tiada domba arahmu我奔向来到主前，我无能力自谁最先，唯靠救主宝水洗净救主耶稣我来，Mari kita datang kepada Tuhan. 我们来到主面前， Bapa, Engkau tahu keadaan diri kami semua. 主啊，你知道我们每一个人所有的， Engkau tahu bagaimana hati pikiran kami. 你知道我们的心思意念， Dan Engkau juga tahu bagaimana perbuatan-perbuatan kami. 你知道我们的言语行为。 Bapa, kami mau membuka semuanya di hadapan-Mu. 我们要在主面前侧路敞开， Karena kami sadar kami tidak bisa menyembunyikan apapun. 因为我们知道我们不能隐藏每一件事情。 Engkau tahu ya Tuhan sebelum kami mengakuinya. 你知道，虽然我们还没有承认， Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. 因为你是万能知道的主， Dan Engkau melihat semua perbuatan hidup kami. 主看到我们每日的生活， Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan 求你 kami. 赦免我们的罪。 Kami rindu untuk diampuni oleh Tuhan, 我们渴慕主接近我们， supaya hati kami dipuaskan 让我们的心得着满足， dan hati kami diperbaharui, 我们的心能够更新， sehingga kami diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan seminggu ke 我 depan. 们得着新的力量来奔跑前面的路程。 Bapa, layakkan kami semua. 主啊，求你配得我们， Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan 好 Yesus 耶稣基督 Kristus. 生命， Amin. 阿门。 Saudara, janji pengampunan yang Tuhan berikan lewat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Amin. Amin. Sebagai respon kita atas pengampunan dosa yang telah kita terima, mari kita pujikan Ku Mau Puji Tuhan. Puji Tuhan, ku mau puji Tuhan, hatiku penuh syukur, ku mau puji Tuhan, ku angkat tanganku. Bibirku puji Dia, hatiku penuh syukur, ku mau puji Tuhan. 我要称颂我主，我要称颂我主。 心充满了感谢，我要称颂我主，我向他歌曲，我向他赞美，我心充满了感谢。 我要称颂我主。 Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. 请大家站起来， Mari bersama umat Tuhan dari sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们以历代的众圣徒一起宣读使徒信经。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。 因圣灵感应，又从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在云间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会。 我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan 请 duduk. 坐。 Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman 我 Tuhan. 们要预备心领受主的话。 Kita rindu Tuhan yang membuka mata hati kita
sehingga kita semakin hidup sesuai dengan kehendak 我们 Tuhan. 渴慕领受主的话，让我们所做的一切就像耶稣。 Kita naikkan pujian Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 虽然多有会在我生活的之中，虽然我常遭遇困难使人心沉重，结局还有一位救主乐意帮助你，为这人你在谁身旁？保护他，主耶稣神助你，神主带着你到你身旁安慰你，谢谢他带领你平步又遥远，即使祷告短短的经历。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Dikau mengundang kami semua untuk datang beribadah. 谢谢主，如果今天你请我们都能够来到主面前， Sungguh hanya kemurahan Tuhan saja kalau kami dapat bersama-sama beribadah pagi hari ini. 这完全是出于你的恩典，让我们能够敬拜主。 Oleh karena itu biarlah Tuhan terus mengarahkan hati pikiran kami untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada 所以 hari 求 ini. 主帮助我们，让我们集中精神，我们要听主的真理。 Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami supaya dapat menerima firman itu dan melakukannya dengan pertolongan 主 Tuhan. 的圣灵帮助我们，让我们能够领受主的话，能够实行主的话。 Terima kasih Bapak. 谢谢主， Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 一切赞美都归给主，靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姊妹们平安， Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani kembali pada hari ini. 谢谢你们给我机会，今天能够为主公侍奉主。 Salam hangat dari Majelis GKA Agape tempat saya melayani bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 我带阿嘎贝会友们向你们问安。 Ya, hari ini saya diberikan satu tema berbicara tentang doa, yaitu senantiasa berdoa. 今天我的做一个题目就是不住祷告。 Kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan untuk kita simak bersama. 我们要看基础的经文，让我们一起思想。 Yang pertama kita lihat Markus pasal 1 ayat yang ke-35. 马可福音第1章第35节，
Satu bagian yang saya rasa Bapak Ibu pasti pernah membacanya. 这一处经文，我相信大家都已经读过。 Ya, tidak ada salahnya kita membuka kembali dan membacanya. Markus pasal 1 ayat 35. 我们再次看1章35节马可福音。 Demikian sabda Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Lukas 22 ayat 40 sampai 46. 路加福音22章40。 Ayat 40 dan 46. 路加福音22章40节以46节。 Saya akan bacakan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka di Taman Getsemani, ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 这两节圣经是在客西马尼发生的。路加福音22章第40节，到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。” Berbahagia setiap kita yang mau membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. 我们主要祝福我们大家，不但听到，并且是行道。 Saudara-saudara, Agustinus pernah mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah, dan secara pasti Allah menetapkan segala sesuatu pasti terjadi. 弟兄姊妹们，阿古斯丁努曾经说了一句话：每一件事情在世界上都发生的事情，都是上帝的旨意，也没有一个事情不是上帝不知道的事情。 Agustinus tidak berusaha membebaskan manusia dari tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Agustinus 不能解决，不能释放某一个人在世界所做的事情。 Tetapi dari pernyataannya itu, saudara, menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita, khususnya berkaitan dengan doa. 但是刚才我们听了阿古斯丁所说的，我们就是这些事情跟祷告有关系。 Jika Allah berkuasa atas segala tindakan dan keinginan manusia, lalu kenapa kita perlu berdoa? 如果上帝知道我们要所做的一切，为什么我们应该祷告？ Apalagi saudara kita diminta untuk tekun atau senantiasa berdoa. 还有一件事情就是上帝常常叫我们不住祷告，常常祷告，恒心祷告。 Nah, saudara, saya ingin mengatakan pertama-tama demikian, bahwa Alkitab kita mengatakan bahwa Allah yang berdaulat itu memerintahkan kita untuk berdoa. 弟兄姊妹们，在圣经已经告诉我们大家，有权威的神命令我们要祷告。 Coba kita perhatikan beberapa ayat, baik yang Yesus katakan ataupun Paulus katakan, saudara. 你们注意几件圣经，无论是耶稣所说的，或者是保罗所说的。 Di dalam Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 耶稣曾经说，在路加福音18章第1节，耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。 Atau Paulus sendiri mengatakan dalam satu kalimat pendek di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 或者保罗自己说，在帖撒罗尼迦5章17节，不住地祷告。 Ini hanya sedikit dari berapa banyak saudara ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah yang berdaulat meminta kita untuk tekun berdoa. 这在圣经只有一小部分提的，但是在整个有权威的主耶稣叫我们不住祷告。 Sehingga setiap orang yang mengaku percaya dan tunduk pada otoritas Alkitab sebagai firman Allah, 让每一个人已经相信主的，并且尊敬圣经的真理， harus melihat bahwa doa bukanlah opsional atau pilihan, melainkan sebuah kewajiban. 我们都应该知道，祷告不是一个选择，但是祷告是一个我们的应该所做的事情。 Biasanya kita mendengar kata kewajiban agak sedikit gelisah, saudara.
如果我们常常说某一件事情是我们的责任，那么我们有一点惊慌。 Tapi kalau kita simak lagi berkaitan dengan doa, maka kewajiban ini pun sebenarnya ditujukan untuk kebaikan kita. 但是如果说关于祷告，其实祷告是我们的责任，乃是对我们有益处。 Kenapa demikian? 为什么这样？ Pertama karena doa adalah sebuah kebutuhan kita. 第一，祷告是我们的需要。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus pun melakukannya. 如果我们看着在圣经里面，耶稣也是祷告。 Namun sayangnya saudara, kita kadang melihatnya tidak demikian. 但是我们常常用别的角度来看这件事情。 Kita tidak menjadikan doa sebagai kebutuhan, tetapi dengan berdoa kita mencari kebutuhan kita. 我们不是说祷告是我们的责任，但是借着祷告，我们常常要求神某一件事情。 Seringkali kita datang bukan mencari kehendak Allah, kemuliaan Allah, tetapi kita hanya mencari berkat-berkat Allah saja. 我们常常来到主面前祷告，不是要知道上帝要我们做的，但是我们来到神面前是要求神祝福我们。 Tentunya bukan doa yang demikian yang Yesus inginkan 但是 dari 不 kita. 是这样的祷告，主耶稣要的。 Yang kedua saudara, kita perlu ingat bahwa manusia diciptakan dalam image of God. 第二件事情就是上帝人被创造是按照上帝的形象。 Sehingga manusia berbeda dengan makhluk lainnya, manusia punya kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Allah. 所以人与别的动物不一样，人需要跟耶稣跟神交通。 Tuhan Yesus sendiri di dalam dunia ini menunjukkan dan melakukannya. 主耶稣自己在世界上也是祷告， Ia memiliki persekutuan yang akrab, yang erat dengan Bapaknya. 他与他的父神有很亲密的交通， Karena persekutuan Tritunggal itu tetap terjalin erat. 因为这个上帝的交通非常亲密。 Meskipun Yesus ada di dalam dunia. 虽然耶稣在世界上， Oleh karenanya tidak ada alasan apapun untuk orang Kristen berkata malas berdoa atau tidak mau berdoa. 所以没有基督徒没有借口说我们不能或者我们懒惰祷告。 Saya yakin setiap kita punya satu benda ini. 我相信我每一个人都有一个这个东西， Handphone atau smartphone. 或者是说这个是手机。 Rasanya kalau tidak pegang ini atau lupa bawa ini seperti ada sesuatu yang kurang. 因为我们觉得，如果我们不带手机，好像我们的身体缺少一件事情。 Seolah kalau kita lupa bawa ini atau tidak pegang ini ada sesuatu yang hilang, saudara. 如果我们缺少带手机，我们觉得某一件事情已经失去了。 Apalagi generasi sekarang, anak-anak generasi sekarang, wah sangat bergantung kepada handphone. 尤其是现代的人很靠这个手机生活。 Ketika berjauhan dengan handphone seolah-olah kehilangan teman, kehilangan komunikasi, kehilangan berita, bahkan sebagian merasa kehilangan hartanya. 眼里这个手机好像是他失去朋友、失去消息、失去他的财产。 Kalau dulu handphone merupakan kebutuhan tambahan, maka sekarang handphone berubah menjadi kebutuhan yang penting. 如果以前这个手机是一个次要的东西，但是现在成为重要的东西。 Memberi persembahan pun sekarang bisa pakai handphone. 现在我们奉献也能够借着手机， Mendengarkan firman Tuhan bisa pakai handphone. 我们听神的话能够借着手机， Memperhatikan orang bisa pakai handphone. 我们注意每一个人，我们能够借着手机。 Ini kebutuhan kita untuk 这 berkomunikasi. 是我们需要的交通的工具。 Seharusnya saudara demikian juga perasaan kita jika kita tidak berdoa atau malas berdoa. 所以，如果我们每一个人有一个感觉，如果我们没有祷告，我们懒惰祷告， Seharusnya kita merasakan ada sesuatu yang hilang dan kurang dari kehidupan spiritualitas 如 kita. 果我们没有祷告，我们没有懒惰，应该我们觉得在我们的生活缺少了一部分。 Karena memang Allah menunjukkan sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar Allah, kita membutuhkannya. 所以，因为我们被造是按照神的形象，所以我们需要与神交通。 Kita butuh untuk berkomunikasi dengan Allah. 我们需要我们与神交通， Sehingga kita rindu untuk berkomunikasi dengan Allah. 所以我们很渴慕见到我们的主。 Kalau saudara ketemu teman baik begitu 如果 ya. 你见到你某一个素人， Kan kalau ngobrol itu kayaknya semua bisa dibahas. 如果我们谈话，每一件事情都能够解决。
2 jam tidak terasa ngobrol. 2个钟头谈话也没有不感觉。 Masih kurang ditambah lagi. 如果我们缺乏，还是需要加增。 Kalau kopi tehnya sudah habis ditambah lagi snack lain, saudara. 如果有加费一些小点心没有了，还能再 Karena kita 卖。 begitu antusias untuk berkomunikasi. 我们很渴慕与朋友谈话。 Kalau saudara menyadari bahwa Allah itu begitu sesuatu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita untuk berkomunikasi dengan Dia. 如果你觉得上帝在我们的生活当中，我们需要与他谈话的话， Maka seharusnya kita tidak menjadi malas atau enggan untuk berdoa. 所以应该是我们不能懒惰去找神，与神说话。 Saya membayangkan kalau seluruh orang Kristen memiliki pemahaman yang seperti ini, 如 saudara. 果我觉得，如果整个世界的人每一个人都有这样的想 Maka 法， saya yakin yang namanya persekutuan doa tidak pernah sepi. 那么我相信祷告会不成这个情境。 Mau secara online, mau secara onsite, orang tetap antusias karena melihat ini sebuah kebutuhan. 因为借着这个教会，我们的祷告会，这是一个我们生活的需要。 Tetapi survei membuktikan apa? 但是在每一个这个统计来说， Kadang persekutuan doa menjadi persekutuan paling sepi. 所以祷告会是一个非常少人以参加的祷告会。 Orang bisa dengan mudah melewatinya, skip begitu ya, tidak ikut dan tidak merasa ya ini sesuatu yang dibutuhkan. 人家觉得不需要参加祷告会。 Kalau semua orang Kristen berpikir bahwa doa merupakan kebutuhan, mungkin hamba Tuhan akan kewalahan, saudara, karena akan terus-menerus dimintai pokok doanya apa lagi? Apa yang bisa saya 如 doakan? 果每一个会友都觉得祷告是非常重要，那么我们教会的牧师应该很忙，接受每一个人的要为我们祷告什么。 Kalau setiap orang berpikir bahwa doa ini merupakan sesuatu yang penting, saya yakin akan terjadi kebangunan rohani tatkala banyak orang Kristen berdoa. 如果我们常常借着祷告，我们与神交通，那么我觉得这个奋兴会就很多能够开始。 Namun sayangnya, saudara, kadang-kadang faktanya adalah berbanding terbalik. 但是事实不是如此。 Saya membawa sebuah gambar. 我带一 Ini 个 adalah 图画， seorang bernama Jonathan Edward. 这叫做 Jonathan Edward。 Saudara, Jonathan Edward ini salah satu teolog dan pengkhotbah Amerika yang sangat berpengaruh dan dipakai Tuhan dalam sebuah kebangunan rohani. Jonathan Edward 他是上帝非常使用一个神学家，在这个神学里面，他还有很多影响别人的事情。 Dalam sebuah khotbahnya yang berjudul Orang Berdosa di Tangan Allah yang Murka, 那么他的题目，他常常讲到的题目，这一个罪人在上帝手中震怒之下， dengan khotbah yang gayanya biasa-biasa, 他用别的很普通的方法来讲道， banyak orang yang bertobat, saudara. 很多人都悔改， Tapi orang hanya melihat sudut pandang itu. 但是人看看他只有在某一个角度。 Di sisi lain, di dalam satu buku Mari Berdoa dikatakan sisi luar biasa Jonathan Edward adalah dia seorang pendoa. 那么在别的角度，他的诉说，我们应该要祷告。大家都说，这个 Jonathan 是一个替人祷告的牧师。 Dan di dalam sebuah pernyataannya dia katakan bahwa doa adalah sesuatu yang penting agar terjadi kebangunan rohani di dalam umat Tuhan. 他也曾经说，祷告是一个非常重要的事情，因为借着祷告，让神的家得着复兴。 Dan jauh sebelum Jonathan Edward, Alkitab mencatat nama-nama orang yang dipakai Allah dalam kehidupan yang luar biasa karena mereka tekun dan setia berdoa. 那么Jonathan Edward 还没有出现的时候，在圣经有很多的圣经的人物，那他常常祷告，是一个为人祷告的一个人物。 Ada Nehemia yang berdoa dengan beban yang begitu luar biasa untuk kembali dipanggil Tuhan membangun tembok Yerusalem. 有尼西米，上帝呼召他，因为他的祷告，那么神呼召他再次建设耶路撒冷。 Atau Daniel di dalam masa pembuangan, saudara, dia berdoa setiap hari sehari 3 kali meskipun di tengah-tengah ancaman yang begitu besar. 或者是但以理，他每一天都能够祷告，虽然很多的威胁。 Hasilnya Tuhan pakai dia menjadi pejabat tinggi di dalam 3 kerajaan yang berbeda. 最后，上帝使用他，在这个3个朝代的
王为神工作。 Atau di dalam kisah para rasul, saudara, belum ada gereja. Gereja belum punya uang. Ancaman begitu banyak mengintai. Apa yang dilakukan para rasul? Mereka bersama-sama berdoa. 所以使徒时代的当中，因为这个经济的缘故，教会的需要，他们很多上帝兴起圣经的人物常常祷告。 Ketika ancaman datang mereka berdoa, ketika masalah datang mereka berdoa, ketika bergumul untuk memenangkan jiwa mereka berdoa di hadapan Tuhan. 当威胁来临，当经济的危机来临，当某一些困难来临，他们都祷告。 Ketika merenungkan bagian ini, saudara, saya berpikir mungkin sudah saatnya orang Kristen mengevaluasi secara mendalam masing-masing dan menanyakan. 那么我看了这件事情，我觉得现在我们每个基督徒是他的时候来审查自己。 Kita perlu bertanya kenapa gereja dan pelayanan kita nampak lesu dan semua yang kita lakukan seolah tak berdampak pada dunia ini. 为什么我们的教会现在越来越冷淡，好像我们所做的一切完全没有影响教会？ Mengapa kita melihat orang Kristen yang lainnya tidak lagi bergairah bagi Kristus, padahal ladang yang sudah menguning itu siap untuk dituai? 我们看见很多的基督徒好像对耶稣完全没有影响，其实庄稼熟了，现在是收割的时候。 Kenapa tidak ada terjadi kebangunan rohani di dalam kehidupan orang percaya sehingga jiwa-jiwa yang hilang itu dijangkau terus menerus? 现在为什么人家的这个灵命没有复兴，一直继续寻找世上的灵魂？ Mungkin salah satunya adalah karena orang Kristen sudah malas berdoa atau tidak tekun berdoa. 可能其中原因就是教会的每一个基督徒都很懒惰祷告。 Rasanya kalau kita sudah berdoa untuk makan setiap hari itu sudah cukup. 我们觉得每一次三餐我们祷告都已经够了。 Atau setiap kali kita mau tidur kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan itu sudah cukup. 或者我们每一次要睡觉我们就祷告，这是已经够了。 Tanpa kita memperluas lagi jaringan doa kita dan melihat ada begitu banyak hal yang perlu dan harus kita doakan. 还不，我们没有为其他的事情祷告，因为在世界很多的事情还有需要我们祷告。 Saudara, hari ini kita akan belajar satu teladan yang indah dari Tuhan Yesus tentang berdoa. 弟兄姊妹们，今天我们要学习一个好的榜样，从主耶稣关于祷告。 Di dalam segala kesibukannya yang tiada henti, mulai dari menyembuhkan mertua Petrus, mengusir orang yang kerasukan setan, melayani banyak orang dan lain sebagainya, dikatakan Yesus pagi-pagi benar mengambil waktu seorang diri untuk berdoa. 主耶稣在每天的生活当中，在繁忙当中为病人祷告，为赶鬼的时候，但是主耶稣不忘记，还与神交通，祷告求告主。 Menarik sekali dikatakan di sana Tuhan Yesus bangun untuk berdoa. 在那里就是说，耶稣基督为求其祷告。 Seringkali kebanyakan orang Kristen sekarang dibangunkan untuk berdoa. 现在很多的基督徒是叫他起来祷告。 Kadang persekutuan doa atau doa pribadi bisa tertidur-tidur. 有时候我们祷告会的时候，我们也能够打瞌睡， Aminnya bisa besok pagi, saudara. 明天才阿门。 Padahal kan doa itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan, bukan? 其实祷告是一个非常容易的事情。 Kita bisa melihat anak-anak kecil pun bisa berdoa. 我们也看见很多小孩子也能祷告， Tetapi yang mudah seperti ini kadang-kadang kita lupa untuk melakukannya. 但是很容易的事情，我们却忘记做出来。 Banyak orang Kristen bisa berdoa tetapi malas berdoa atau lupa berdoa. 很多人基督徒能够祷告，但是他懒惰祷告。 Mengapa ada perbedaan antara kita dengan Tuhan Yesus dalam hal berdoa? 为什么我们跟主耶稣有不同的这个状态在祷告当上？ Saudara, perbedaan itu bukan hanya dikarenakan karena Dia Tuhan, kita manusia. 不是说因为主耶稣是神，我们是人。 Tapi kalau kita bisa melihat lebih tajam, Yesus melihat doa merupakan bagian yang menyatu, yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. 但是主耶稣看这个祷告的重要，跟他的生活不能分开。
Sedangkan kita melihat doa adalah bagian yang terpisah dalam hidup 但 kita. 是我们看祷告是我们的跟我们的生活没有关系， Doa itu seolah-olah menjadi satu tambahan beban yang menambahi kesusahan kita. 好像是祷告成为我们生活的负担、重担。 Biasanya kalau ada perlunya saja, mendesak saja, baru kita akan berdoa. 平常我们很急用的时候，或者我们需要的时候，我们才祷告。 Dan kalau kita mau telisik sesuai dengan tema kita hari ini dikatakan senantiasa berdoa. 如果我们在审查自己，好像我们今天的题目，我们要不住祷告。 Dan kemudian melihat dari pola kehidupan Tuhan Yesus. 我们也看主耶稣的生活，这个状态。 Maka seharusnya kita merubah pandangan kita dan melihat bahwa kehidupan berdoa adalah bagian yang normal sebagai orang Kristen yang sudah diteladankan oleh Yesus. 那么我们要改变我们的眼光，祷告是我们基督徒应该所做的事情，好像耶稣给我们的榜样。 Sepanjang Injil mencatat teladan Yesus tentang berdoa. 在四福音里面记载主耶稣如何祷告， Bukan hanya di Markus pasal 1, Markus pasal 6, Lukas pasal 6, Matius pasal 4, Lukas pasal 6, 22 dan seterusnya, saudara. 不是在马可或者在路加所记载的。 Di sana dikatakan pagi-pagi subuh dia berdoa, 40 hari dia berpuasa berdoa, semalaman dia berdoa, terbiasa dia berdoa di tempat yang sama, berdoa bahkan sampai berdoa dengan penuh pergumulan di Taman Getsemani. 在那里说，主耶稣告诉我们，要常常祷告，不止祷告，就主耶稣往山上去祷告，主耶稣出去上山祷告，整夜祷告，禁食40昼夜祷告。 Lukas 22 ayat 44 mengatakan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. 主耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，喊住入大血点。 Sehingga kalau kita mau simpulkan ke semua ayat-ayat tadi, saudara ingin memberitahukan kita bahwa doa tidak pernah dapat tergantikan oleh kesibukan atau bahkan pelayanan apapun juga. 在这些事情上，我们拿一个结论：祷告不能因为我们很忙，因为我们有做别的事情，以至于忘记祷告。 Yesus senantiasa berdoa dan itulah gaya hidupnya yang seharusnya juga kita serap menjadi gaya hidup 主耶稣常常祷告，这是主耶稣生活的状态。祷告，我们要学习主耶稣。 Tapi jangan salah mengerti kemudian kita mengatakan bahwa satu-satunya aktivitas kita sebagai orang Kristen tiap hari ya berdoa. 但是不是说我们每个基督徒没有别的工作，每一天都是祷告？ Kita sering membedakan antara kehidupan rohani dan duniawi, 我 saudara. 们常常把我们属灵的生活跟我们属世的这个生活来比较。 Dan menganggapnya bahwa yang rohani itu terpisah dari kegiatan duniawi atau itu jauh lebih tinggi. 那么觉得属灵的生活不能跟属世的生活掺在一起，或者是说属灵的生活比属世的生活更高。 Sebagai akibatnya banyak orang-orang Kristen yang merasa bersalah karena di satu sisi mereka mencintai Tuhan tetapi mereka butuh bekerja dan mereka akhirnya belum bisa melayani sampai nanti kerjanya sudah tuntas. 在别的一面，如果基督徒觉得这个我们的属灵生活应该非常圣洁，以至于我们的生活不能与祷告掺在一起。 Mari kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus. 我们看主耶稣的生活。 Tuhan Yesus aktif dalam pekerjaannya di dunia ini. 主耶稣他积极在世界上做的一切。 Saudara bisa melihat di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34. 你们能够从马可福音第29章。 Tetapi ia juga memiliki waktu-waktu yang khusus yang sengaja disisihkan untuk dia berdoa kepada Bapaknya. 但是他也是把时间这个分配得很好，因为他需要与父神交通。 Nah, di sini saudara kita perlu belajar bagaimana menyeimbangkan kedua hal ini, itu adalah sangat penting. 那么我们要把这两件事情平衡的看待，非常重要。 Allah tidak menginginkan kita menarik diri dari dunia ini sampai 100% hidup kita tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap detiknya berdoa dan berdoa. 神不要我们离开这个世界，以至于我们的100%生活每一个每一秒都祷告。
Tetapi Alkitab juga mengingatkan jangan sampai kita tertarik begitu dalam dunia ini sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berdoa, bersaat teduh, kontemplasi dengan Allah supaya mengerti kehendak dan rencananya atas hidup kita. 但是圣经也不要我们完全这个与神隔离，以至于我们不知道神要我们在世界上做什么事情。 Jangan sampai kita memiliki kehidupan yang sangat ekstrim dalam hal-hal spiritualitas. 在我们的属灵生活里面，不能变成一个很积极的一方面。 Kehidupan spiritualitas rohani yang sehat harus ada keseimbangan yang nampak dari kehidupan yang terjadi dalam sehari-hari dan juga secara rohani. 正常的属灵生活，每一天的生活都要表现我们正常的生活状态。 Kehidupan spiritualitas yang sehat adalah beresnya hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan dunia dan juga orang-orang berdosa di dalam dunia ini. 正常的属灵生活就是我们有正常的交通，与我们的神、与人、与每一个在世界上我们四周围的人， Sehingga kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita secara berimbang dan baik. 让我们的基督徒的生活在人看待是很平衡并且正常。 Pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana kita belajar untuk berdoa dengan tekun seperti Yesus. 现在我们要一起学习如何好像主耶稣不住祷告。 Bagaimana kita belajar senantiasa berdoa. 让我们学习，我们常常祷告。 Secara praktis dua hal saja, saudara. 只有2件事情我们能够做得到。 Yang pertama, saudara, tetapkanlah waktu yang terbaik untuk berdoa. 第一，你要安排最好的时间让你祷告。 Tidak ada disebut waktu yang paling baik untuk berdoa itu kapan. 没有说某一个时候我们决定那是最好的时间。 Dulu orang mengatakan jam 12 malam tet, wah itu waktunya yang paling baik untuk berdoa. 有的人说这12点这个晚上是最好的时间， Doanya bisa langsung dijawab Tuhan. 并且说我们12点晚上祷告，上帝能够答复。 Itu malah menyesatkan, saudara. 这是一个异端的学说。 Yang paling baik adalah 最好的是 kita memilih dan menetapkan waktu di mana kita bisa tenang dan berkonsentrasi untuk berdoa. 最好的时间就是我们能够集中精神祷告。 Yesus tahu bahwa ia tidak mungkin bisa berdoa pada waktu siang hari. 耶稣知道他不可能在这个工作的时间祷告， Sebab saudara melihat bahwa ada banyak orang selalu berbondong-bondong mengikuti dia. 因为我们知道很多的人一直跟随耶稣， Orang-orang yang mencari untuk menikmati pelayanannya, pertolongannya. 这些人都要寻找主耶稣的好处，主耶稣的帮助。 Sebab itu dikatakan ia memilih pagi hari benar, waktu hari masih gelap. 所以在这里写他这个选择最早的时间， Dia pilih waktu yang terbaik. 他选择最好的时间。 Karena kita kadang-kadang tidak memaknai doa sebagai sesuatu perjumpaan yang penting dengan pribadi agung. 因为有时候我们没有尊敬，我们觉得重要。我们祷告是我们看见、去见我们的上帝。 Kadang-kadang kita tidak menyisihkan waktu terbaik dalam hidup kita untuk berdoa. 有时候在我们的生活当中，我们没有安排最好的时间为主。 Kalau saudara janjian dengan orang penting, 如果你觉得某一个人重要，我们与他相约， saudara pasti akan catat dalam agenda saudara. 你必须在你的日记上写了。 Saudara akan pasang alarm. 你要放一个信号， Dan alarm itu mungkin akan berbunyi setengah jam sebelumnya. 那这个信号要响半个钟头以前， Atau 1 jam sebelumnya. 或者1个钟头以前。 Kenapa? Karena saudara akan bertemu dengan orang yang penting. 为什么？因为我们需要见那些人。 Saudara berdoa adalah perjumpaan pribadi dengan yang maha penting dalam hidup. 弟兄姊妹们，祷告是我们朝见每一个在我们生活当中最重要的人。 Karenanya kita harus atur waktu kita sebaik mungkin agar kita siap berdoa dengan baik di hadapan 所 Tuhan. 以我们要安排最好的时间，因为我们要预备心祷告，面向我们最尊敬的人。 Yang kedua, saudara, carilah tempat yang tepat untuk berdoa. 第二，就是要寻找一个最适合你的地方来祷告。
Tempat yang tepat untuk berdoa adalah tempat di mana menolong kita supaya bisa lebih fokus dalam doa-doa kita. 最适合的地方就是那个地方能够帮助我们更能够集中精神面对我们的神。 Saudara, tempat itu bisa di mana saja di dalam rumah kita. 那么这个地方在我们的家每一处都能够。 Yang penting saudara tidak memberikan gangguan yang berarti ketika kita berdoa. 最重要，不要有一些事情搅扰我们一生的祷告。 Jauhkan dari hal-hal yang bisa membuat konsentrasi kita pecah. 远离一些我们不能集中精神的事情。 Mungkin TV, gadget, radio dan sebagainya. 可能电视或者其他的电器。 Tempat itu bisa di ruang kantor kita, di ruang tamu kita, di tempat tidur kita, di mana pokoknya untuk menolong kita fokus supaya bisa berdoa. 可能在我们的办公室，可能我们的睡房或者其他的地方比较清静的地方。 Seorang bernama Stephen King, 一个人叫做 Stephen King， seorang penulis luar biasa, saudara. 他是一个最好的学者。 Dia memberikan nasihat tentang bagaimana menjadi seorang penulis yang sukses. 他说如何成为一个很出名的学者。 Dia katakan demikian. 他说， Kalau memungkinkan tidak boleh ada telepon di ruang tulis Anda. 如果可能在你的办公处没有电话， Tidak boleh ada TV atau video game untuk Anda mainkan. 没有电视或其他电器，你来玩游戏。 Kalau ada jendela, tarik gordennya, turunkan tirainya, kecuali jendela itu menghadap kepada dinding yang kosong. 或者你要把一切的这个窗帘都遮盖。 Untuk penulis muda manapun, tetapi khususnya yang pemula, adalah bijaksana untuk menghilangkan setiap gangguan yang mungkin terjadi. 最初的这个学者，他应该要写集中精神。 Anda butuh ruangan dan tutuplah pintu supaya Anda bisa mulai menulis. 你需要一个房间，你关每一个门。 Saya pikir untuk menjadi seorang penulis saja butuh tempat yang khusus. 要成为一个出名的学者，也是需要一个非常特别的地方。 Maka terlebih lagi kita juga di waktu berdoa kepada Tuhan, kita cari tempat yang minim gangguan, yang pas supaya kita bisa berdoa. 尤其是我们要对神祷告，尤其是我们跟神说话，我们要寻找一个地方没有人搅扰。 Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat tertentu, saudara. 除非有很紧急的情况。 Kita pun bisa memohon kepada Tuhan supaya kita tetap fokus meskipun keadaan mungkin tidak terlalu mendukung kita. 所以我们也求神帮助我们集中精神，虽然环境不能支持我们。 Sebab kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun juga. 每时每刻每一个地方都是我们祷告的 Tapi 地 untuk 方。 belajar berdisiplin supaya senantiasa berdoa, kita butuh tempat yang tepat. 让我们有一个规律，我们每一天都能够祷告。 Kadang-kadang dalam rumah tangga agak sulit ya. 因为尤其是在家里比较困难。 Apalagi kalau kemudian rumah kita tidak terlalu besar. 如果我们不是一个比较大的家， Banyak orang di dalamnya. 里面很多的人， Seperti rumah saya, saudara. 好像我的家。 Jadi apa yang saya lakukan supaya bisa tetap senantiasa berdoa bersaat teduh, hening dengan 如 Tuhan? 何我仍然能够使我好好的祷告？ Saya akan bangun lebih pagi. 我起得早， Jam 4 saya sudah bangun, saya duduk di ruang tamu seperti biasanya, mulai membaca Alkitab, berdoa sampai 1 jam. 4点早上我已经起来，我已经灵修在我的客厅1个钟头， Setelah itu barulah mulai aktivitas akan dilakukan. 以后我就做其他的事情。 Saya ingin menutup khotbah saya, saudara, dengan bercerita tentang seorang misionari bernama David Livingstone. 我要告诉你们，有一个宣教师叫做 Livingstone， Beliau adalah seorang misionari Afrika yang luar biasa. 他是一个非洲的一个宣教师。 Seluruh dunia mengakui kegigihannya dalam melayani di hutan rimba Afrika. 因为每一个人都能够称赞他，因为他在这个森林里面宣教。 Ladang pelayanan itu merenggut banyak orang-orang terdekatnya. 那么在宣教这个环境里面，很多人牺牲， Tapi Livingstone tidak pernah meninggalkan tempat itu. 但是 Livingstone 不曾离开这个地方。 Apa yang menjadi sumber kekuatannya melayani Tuhan sampai akhir meskipun ia seorang diri dan bahkan meninggal di sana?
那么什么力量使他能够继续在那里宣教？虽然最后剩下他一个人， Doa, saudara. 乃是祷告。 Hal ini dibuktikan ketika dia meninggal dunia seperti digambarkan dalam gambar ini. 今天我们看见，在这个图画里面，他离开世界， Dia meninggal sedang dalam posisi berdoa. 他离开世界的时候，当他正在跪下来祷告。 Bahkan sebuah surat kabar menyatakan ia memang mati, tetapi seperti orang hidup yang sedang berdoa. 所以在报纸里面说他已经去世了，但是他的知识好像一个正在祷告的人。 Kiranya setelah mendengar khotbah ini, 让我们大家听了今天的讲道， kita mulai melihat pentingnya untuk berdoa. 我们能够看见祷告的重要。 Dan kita mau belajar untuk senantiasa berdoa. 我们要学习不住的祷告。 Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福我们大家， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Terima kasih untuk hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami sebagai 谢 anak-anak. 谢主耶稣给我们的特别的权柄， Bahwa kami boleh berdoa kepada Bapa. 我们能够向主求告。 Menaikkan segala permohonan, keinginan kami di dalam 我 doa. 们每一件我们所需要的，只能够在主面前祈求。 Kalau kami sudah lama tidak berdoa, 如果我们已经很久没有祷告， biarlah hari ini kami belajar mulai berdoa. 求主帮助我们开始。 Kalau selama ini kami asal-asalan berdoa, 如果我们常常随便祷告， kami mau lebih sungguh-sungguh berdoa. 现在我们要更认真祷告。 Kalau kami masih kadang-kadang berdoa, 如果我们有可无可的祷告， biarlah kami mau belajar senantiasa berdoa. 让我们不住祷告。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Biarlah firman Tuhan terus mendarah daging dalam kehidupan kami. 让主的话继续进入我们的心思意念， Mempengaruhi kehidupan kami. 能够影响我们的生活， Supaya kami melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam dan melalui hidup kami. 让我们能够看见主在我们的生活的里面的工作。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Pagi hari ini kita akan dilayani oleh paduan suara Kaleb. Waktu dan tempat kami sediakan. 今天我们要请加勒斯办先事。
Terima kasih untuk pelayanan puji-pujian dari Paduan Suara Kaleb. 谢谢嘉乐诗班所献的诗歌。 Sebagai ungkapan syukur kita atas firman yang telah kita terima dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita memberikan persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Kita pujikan Give Thanks. Rasa syukurmu pada Allah yang kudus, karena Dia telah memberikan Yesus putranya. Naikkan rasa syukurmu pada Allah yang kudus, Dia telah memberikan Yesus putranya. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang miskin jadi kaya, karena perbuatannya bagi kita. Syukur sesatan tersin, sesentuhan sen indah sejatuh sentuh Yesus citu siasa kanan tersin Wege sesuanan sen indah sejatuh sentuh Yesus citu Mari kita berdoa. 我们祷告， Sungguh kami mau bersyukur padamu ya Bapa, 主啊，感谢你， buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. 你的爱，你的心思在我们的生活里面。 Bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan ajaib dalam hidup 感 kami. 谢主，在我们生活你的同在，你的照顾。 Tuhan, Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. 主啊，你知道我们所做的一切， Engkau yang menyediakan dan Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlukan. 你为我们预备，你足够我们的需要。 Rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami. 你的路是最好的。 Pagi hari ini kami mau bersyukur melalui persembahan yang kami berikan. 今天早上我们要感谢我们所献的一切。 Biarlah Tuhan boleh berkenan dan memakai persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan Cium. melalui gereja-Mu. 求主耶稣欢喜悦纳，用在主的圣工上。 Tuhan pimpin hidup setiap kami. 求主带领我们大家， Setiap hari-hari kami ke depan. 我们每日以后的路程，
Tuhan tolong kami, biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekitar 求 kami. 主圣祝福，成为你的见证。 Tolonglah kami ya Bapa, 请你帮助我们， biar dalam hidup kami orang-orang boleh melihat kasih Tuhan, 让我们的生活能够看见主的爱。 dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. 接着我们每日的生活当中，主的名得着荣耀。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Kau- mengucap syukur. 耶稣基督 Amin. 圣名祈求，阿门。 Berita pengembalaan akan dibawakan oleh Musa. 教会报告。 Saudara, kita akan berdoa untuk situasi iklim di dunia. 我们为世界的气候祷告。 Gempa bumi yang terjadi di Turki, gempa bumi yang berulang kali di Papua. 在土耳其、在巴布亚的地震祷告， Kita doakan untuk misioneri di seluruh dunia, 为世界的每一个宣教士祷告， supaya mereka boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. 让我们能够得着更多的灵魂。 Doakan juga untuk gereja di Indonesia, 祷告为印尼的教会祷告， agar gereja betul-betul menjadi kesaksian bagi banyak orang. 教会成为更多的人的祝福。 Mari kita berdoa 我 bersama. 们祷告， Bapak Surgawi, saat ini kami mau berdoa untuk situasi dunia Bapak. Dengan banyaknya kejadian bencana alam, baru ini terjadi Tuhan, gempa bumi yang begitu dahsyat di Turki, yang mengakibatkan ya Tuhan banyak korban baik di daerah Turki, negara Turki maupun Suriah. Tuhan kasihanilah banyak orang-orang yang tertimbun dari bangunan-bangunan yang roboh. Tuhan kasihanilah mereka semua. Bersyukur banyak negara boleh memberikan bantuan baik tenaga untuk menolong pencarian korban-korban ataupun juga dana-dana, sehingga ya Tuhan korban gempa boleh tertolong, boleh juga ya Bapa tercukupi kebutuhan mereka. Engkau tolong ya Tuhan supaya misi kemanusiaan betul-betul dijalankan oleh setiap negara sebagai wujud dari kebersamaan. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Papua yang berulang kali juga digoncang gempa. Mohon juga anugerah Tuhan supaya Bapa orang-orang di Papua boleh tetap tabah dan berikan kepada mereka kewaspadaan senantiasa, sehingga ya Bapa tidak terjadi korban yang makin banyak. Kami mau berdoa menyerahkan juga tak lupa untuk para misioneri yang melayani penginjilan di seluruh dunia. Tuhan tolonglah hamba-hambamu yang kau sudah utus meninggalkan negerinya pergi ke negeri lain, belajar hidup di sana dan mengabarkan Injil. Dan di tengah-tengah tantangan-tantangan, kesulitan, bahkan ancaman nyawa, biarlah para misioneri bisa tetap tabah dan Tuhan kuatkan mereka, berikan urapan dan hati yang berdoa bersandar Tuhan, menjalankan misi dari Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang Tuhan berikan boleh dimenangkan bagi Tuhan oleh pelayanan para misioneri. Kami serahkan juga Bapak untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan, sekarang adalah tantangan yang terbesar setelah pandemi COVID sudah berangsur berhenti. Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan kembali lagi giat, bersemangat untuk memenangkan jiwa. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu di Indonesia untuk boleh mengabarkan Injil, punya api yang menyala-nyala dari hati mereka. Terima kasih ya Bapa, Kau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. 弟兄姊妹们，我们欢迎你们再一次来参加聚会。 Khususnya saudara kalau baru pertama kali datang. 特别如果今天是你初次来参加聚会， Kiranya ibadah kita boleh selalu memberikan kesegaran rohani buat kita semua. 让我们的侍奉能够使我们的灵命长进。
Terima kasih untuk Pendeta Yap Min Liu atau Arif 谢谢 untuk pelayanan. 亚明路牧师在这里侍奉， Kiranya firman Tuhan boleh kita ingat dengan baik-baik. 让主的话我们都能够好好记在我们心中。 Doa adalah bagian hidup orang Kristen. 祷告是基督徒的生活一部分。 Berikutnya, saudara, kita akan melihat bersama-sama beberapa warta. 接下去有几个会务报告。 Kebaktian doa seperti biasa hari Rabu jam 7 malam. 2月15号2023有这个祷告会， Kiranya kita boleh berdoa. Ya. 让我们能够常常祷告。 Berikutnya, 接下去 saudara, kebaktian pemberkatan nikah akan dilangsungkan 18 Februari dan 25 Februari. 2月18号有这个婚姻祝福祷告的机会。 Ya, yang 18 Februari saudara Harun dan saudari Catherine. 18号2月18 2023是Harun 弟兄还有 Catherine 姐妹。 Dan yang 25 Februari adalah saudara Wianto dan saudari Mayawati. 25号是 Wianto 弟兄还有 Mayawati 姐妹。 Saudara, khusus untuk saudara Wianto dan saudari Maya, bagi jemaat yang ada keberatan dipersilahkan untuk menuliskan surat. Wianto 跟Mayawati 姐妹，如果弟兄姊妹们有益处的地方，有这个什么意见，请你们写信给教会。 Kita doakan untuk kedua pasangan ini bisa membangun kehidupan keluarga yang baru. 我们为这两个幸福能够有新的生活。 Berikutnya, 接下去 kelas katekisasi akan dilaksanakan 26 Februari. 2月26号开始这个祈祷班。 Dan bagi jemaat yang mau dibaptiskan atau disidi, silakan mendaftar menghubungi sekretariat gereja. 如果弟兄姊妹们要受洗或者捐心或者有洗，可以这个报告给教会事务所。 Berikutnya, 接下去 saudara, bulan Maret tanggal 11 kita akan mengadakan seminar. 12月11我们有讲座， Temanya spiritualitas Kristen. 就是我们基督徒在属灵的精神方面。 Mari saudara, kita melihat betul-betul sebagai orang Kristen, betul tidak kita punya kehidupan rohani yang benar. 那么我们能够查看我们每一位的基督徒，我们的属灵生活到是如何。 Pendeta Irwan Pranoto yang akan menyampaikan seminar ini. 有一个牧师就是 Irwan Pranoto。 Berikutnya, 接下去 udah selesai. Ya. Tahu Jadi kalau saudara, Bapak kita Wati- doakan supaya acara seminar ini betul-betul bisa melengkapi kita semua. 让今天的这个讲座能够我们成为一个很完全的基督徒。 Saudara, mari kita bangkit berdiri, 我们大家站起来， kembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan 我 doksologi. 们把荣耀都归给主。 Pendeta Yap Min Liu menyampaikan doa berkat. 请叶牧师为我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, telinganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Kembalilah ke tempatmu masing-masing di mana engkau diutus oleh Tuhan, dan belajarlah untuk senantiasa berdoa. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. 请坐，我们祷善会。